Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma amin, Allahumma amin. Apa khabar semua yang berada di rumah? Mudah-mudahan antum semua masih bersemangat dalam mengikuti kelas-kelas online. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita merasa tenang walaupun berada di waktu yang sangat sempit sekarang, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk khusus berkenaan dengan sifat-sifat Muslim, iaitu sifat at-tamayyuz. Sifat at-tamayyuz ini sangat jarang kita jumpa dalam diri orang Islam pada zaman kini. Sifat ini juga boleh dikategorikan sebagai sifat-sifat yang hampir pupus. Ada tapi hampir pupus. Okay? Kita biasa tengok orang bersedekah, orang berkata benar, jujur dan sebagainya. Tetapi untuk menjadi at-tamayyuz ini sangat-sangat jarang kita temui. Baik, apakah itu at-tamayyuz? At-tamayyuz ini daripada perkataan bahasa Arab, iaitu bermaksud berbeza. Dalam bahasa Melayunya senang cerita kita katakan berbeza. Okey. So dari sudut istilah dia adalah orang yang berbeza. Okey, seorang Muslim yang berbeza berbanding orang-orang yang lain. Okey, dalam erti kata yang lain, at-tamayyuz ini juga adalah jati diri sebagai seorang Muslim, yang menjadikan orang Muslim itu berbeza dari kalangan orang yang lain. Okey, Muallim bawa satu analogi mudah, kisah yang mudah untuk antum faham apakah itu at-tamayyuz. Okey, satu ketika dulu pada zaman Arab Jahiliyah, zaman tersebut sangat terkenal, antum pun tahu, sangat terkenal dengan sifat khianat, sifat suka berperang, suka berkasar, suka dan sebagainya. Tetapi datang ketika zaman Arab Jahiliyah itu seorang lelaki, Rasulullah SAW, ketika mana sebelum diutuskan menjadi Nabi, Rasulullah ini terkenal dengan satu sifat Al-Amin. Dia Al-Amin ni apa? Al-Amin ni berkata benar, jujur, amanah dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam janji-janji. So Rasulullah ni digelarkan dengan sifat Al-Amin kerana Rasulullah menjaga segala perbuatannya daripada sifat-sifat yang buruk. So perbuatan Rasulullah ini adalah sifat at-tamayyuz. Dikala mana manusia semua beramal dengan sifat-sifat yang tidak elok, datang Rasulullah ni mengekalkan sifat-sifat manusia yang asal. So dia berbeza. Rasulullah ni berbeza berbanding orang-orang lain. So kalau kita datang dekat kota Mekah tu, bila kita tengok Rasulullah ni, dia sangat berbeza berbanding masyarakat-masyarakat yang ada ketika itu. Baik. So satu isu yang kita nak bangkitkan dalam at-tamayyuz ataupun jati diri ini, jati diri ini memang dah sangat-sangat ditinggalkan oleh masyarakat Muslim. Kalau kita tengok, jati diri ini bukan sahaja pada pakaian, tetapi dia adalah satu bentuk dalaman yang kita hanya boleh perasan bila kita bergaul dengan dia. Kita tengok masyarakat orang Islam sekarang, nama sahaja Islam, tetapi aktiviti harian dia, percakapan dia, perbuatan dia tidak membayangkan dia ni seorang Islam. Bila dia bercakap dia penuh dengan benda-benda yang kosong, yang tak ada maksud, yang tak elok. Bila dia buat konten dalam YouTube, konten-konten yang tak ada memberi apa-apa efek kepada Islam. So benda ni sangat-sangat rare pada zaman sekarang dan sangat-sangat jarang untuk kita jumpa. Siapa yang jumpa, kawan-kawan ataupun sesiapa saja orang Islam yang ada memiliki sifat tamayyuz ini lain daripada orang lain, mempertahankan jati diri Islam dia, grab kawan tu. Sebab kita memang sangat jarang nak jumpa. Seolah-olah kita jumpa barang-barang yang rare lah pada antum. So mungkin antum tengok RZ tu adalah rare, mungkin antum tengok GTR Godzilla tu rare. So siapa yang jumpa member dia yang ada sifat at-tamayyuz ni, cepat-cepat grab. So kita nak bincang satu isu semasa lah berkenaan dengan tamayyuz ni,
baru-baru ini kita digemparkan dengan suatu berita di mana sebuah negara Islam, padanya ada tanah suci, sangat-sangat dikenali negara Islam daripada setiap pelosok dunia. Dia telah mengiktiraf sebuah negara Israel sebagai sebuah negara. So negara tersebut adalah Arab Saudi lah. So Arab Saudi ni dia telah mengiktiraf Israel ni sebagai sebuah negara. Tidak cukup dengan itu, dia juga telah dia berhubung dengan diplomasi, buat hubungan diplomasi dengan negara Israel. So setelah itu diikuti pula dengan negara Islam yang lain seperti Mesir, Jordan, Bahrain, dan mungkin banyak lagi negara Islam yang akan follow dia, Sudan dan sebagainya. Mungkin lah, kita tak tahulah kenapa, tapi mungkin salah satu aspek dia adalah disebabkan kekangan ekonomi dan sebagainya. Tapi pada Muallim bukan itu sebenarnya. Sebenarnya mereka ini telah ditipu oleh musuh-musuh Allah yang menjadikan mereka ni akhirnya mengiktiraf Israel tu. So Israel ni sebenarnya adalah musuh kita, musuh Islam, kerana dia telah mencalarkan sebuah negara Palestin yang satu ketika dulu adalah negara Islam dan merupakan tanah suci umat Islam yang kedua. So Israel ni kita tak boleh iktiraf dia sebab apa? Sebab dia telah merobek negara Islam, dia telah menghancurkan saudara-saudara kita dekat Palestin sana. So jika kita tidak ada sifat tamayus, jika negara-negara Islam yang lain hilang sifat tamayus, pada satu hari nanti mungkin semua negara Islam akan mengiktiraf Israel ni sebagai sebuah negara. Jadi so kepada kita lah untuk menjaga kita punya jati diri. Okay? Pada yang siapa yang rasa hilang jati diri, cari kawan-kawan yang ada jati diri, grab kawan-kawan tersebut dan binalah jati diri. At-tamayus itu dalam setiap dari kalangan antum. So akhir kata Muallim nak sampaikan sebuah hadis berkenaan dengan at-tamayus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bada'al Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Islam asalnya datang awalnya dalam keadaan yang asing. Rasulullah ketika mana membawa Islam pada masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat Arab Jahiliyah tengok Rasulullah ni sebagai seorang yang asing. Sebab solat dekat Kaabah tu, orang tengah buat ritual apa semua, Rasulullah solat. Pelik sangat, asing sangat. Dan Rasulullah kata apa? Wasayakunu ghariban kama bada'a. Dan pada satu zaman nanti, akhir zaman nanti, dia akan kembali asing seperti mana dia pada asalnya, pada mulanya. So sekarang ni kalau tengok orang buat konten dalam YouTube pasal Islam, sangat-sangat pelik dan sangat-sangat rare. Sebab orang tak nak tengok pun. Okay. So sahabat bertanya, qila ya Rasulullah manil ghuraba. So sebelum tu Rasulullah kata fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing ini, di mana orang-orang yang masih mengamalkan Islam ketika mana semua manusia meninggalkan Islam. So sahabat tanya, siapa manil ghuraba? Rasulullah kata al-ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ghuraba ini adalah mereka yang menjaga jati diri mereka, menjaga jati diri mereka sebagai seorang Islam ketika mana semua manusia berada dalam keadaan yang sangat-sangat fasad, sangat-sangat teruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan, menggolongkan kita dalam al-ghuraba, iaitu orang yang mengekalkan jati diri. Dan mudah-mudahan dengan itu kita boleh menaikkan semula nama Islam pada tempatnya asal. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sampai situ saja, yang baik itu datang daripada Allah, segala kelemahan datang daripada diri Muallim sendiri. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.